Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni uqaddimu laka baina kulli nafasin wa lamatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wal ardi wa kulli shay'in innaka alim aw qad uqaddimu lana kulli. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, jemaah surau KKR. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan meneruskan pengajian kita pada petang ini. Satu kitab diberi nama Faham Faraid yang telah dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Hilmi Anis Muhammad. Okey, bila kita sebut tentang Faraid ni, ialah orang kata susah, tapi sebenarnya ilmu Faraid ni adalah kehidupan. Hari ni pun kita dengar tentang kematian. Sebab dia kehidupan. Bila hidup, pasti ada kematian. Jadi pada hari ini kita akan sambung pengajian kita pada dalil sumber Al-Quran pada muka surat 32. Kita masih dalam perbahasan sumber pendalilan Faraid, ayat yang ke-12, muka surat 32 dalam kitab Faham Faraid. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Ini pada pertemuan kita bulan lepas, kita telah pun bahaskan tentang pembahagian suami dan juga isteri. Suami dan juga isteri pada bulan lepas lah. Cuma kita nak recall ataupun ulang kaji tentang pelajaran kita pada bulan lepas. Suami ada dua bahagian. Sama ada suami mendapat 1/2 an-nisfu ataupun 1/4 ar-rubu'. Ada dua, 1/2 ataupun 1/4. Dia bukan, bila Allah sebut suami sama ada 1/2, 1/4, maka dia salah satu keadaan suami sama ada dapat 1/2, setengah ataupun 1/4. Dia ada syarat dia. Ada syarat dia lah. Suami akan dapat bahagian paling banyak 1/2 setengah jika si mati itu tidak anak atau ke bawah. Tapi dalam Quran sebut anak, tapi bila ditafsirkan, ia bukan sekadar anak, tetapi hingga ke bawah, anak, cucu, cicit. Kadang-kadang ada situasi tu anak tak ada. Ustaz, saya suami tapi tak ada anak. Anak saya dah mati dah. Dia pun tentukan. Rupanya ada cucu. Anak dia dah mati, kemudian dah kahwin, kemudian ada cucu. Bukan anak tunggal lah. Dia
Anak meninggal, ada cucu. Cucu juga mempengaruhi bahagian suami si mati. Maka suami dapat 1/2 jika tidak ada anak, dan suami mendapat 1/4 jika ada anak ke bawah. Yang memberi kesan suami adalah anak dan ke bawah. Begitu juga isteri lain. Suami 1/2, 1/4. Kalau isteri 1/4, 1/8. Dia setengah daripada 1/2. 1/2 setengah dia ialah 1/4. Setengah daripada 1/4, 1/8. Kalau cara nak ingat lah. Cara nak ingat 1/2, 1/4 suami. Kemudian bahagian isteri dia setengah. Setengah daripada 1/2 tu, bagi 2 lah. Sebab tu 2 darab 2, 4. 1/8, 1/4 setengah daripada tu. 1/4, 4 darab 2, 8. 1/8. Itu cara nak ingat lah. Maka isteri berbeza dengan suami. Dan juga ada syaratnya sama seperti suami tadi. Jika si mati, suami itu meninggal, ada anak, maka isteri dapat 1/8. Kalau tak ada anak, isteri dapat 1/4. Yang mempengaruhi bahagian isteri adalah anak atau ke bawah. Okay. Itu dari segi suami dan juga isteri. InsyaAllah pada yang ini kita akan sambung. Masih lagi dalam ayat ke-12 dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kita lihat. Maka ayat yang seterusnya ialah saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk saudara ataupun adik-beradik. Kalau dalam kitab ini menyebut saudara, ia merujuk kepada adik-beradik. Adik-beradik sebab dalam Al-Quran ia menyebut akhun, saudara. Saudara itu bermaksud adik-beradik lah. Seperti mana kita sebut adik-beradik kan. Tapi kalau saya sebut saudara itu ialah adik-beradik. Okay, untuk seterusnya menyebut pembahagian bagi adik-beradik seibu. Akhun atau ukhtun, di situ ulama tafsir memberi tafsiran bahawa akhun atau ukhtun itu adalah akhun li'um ataupun ukhtun li'um, iaitu saudara seibu. Akhun tu saudara lelaki seibu. Ukhtun tu perempuan, saudara perempuan seibu. Ada setengah kitab ataupun beberapa ulama faraid di Malaysia, dia berbezalah. Ada yang menyebut saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Ada juga yang menyebut saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Beza dia ialah lelaki dan perempuan. Ada dalam kitab, seperti mana yang kita belajar kitab faraid, faham faraid, dia menyebut terus saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Tapi kalau kita melihat beberapa tuan guru, dia meletak jantina itu di belakang. Saudara seibu lelaki atau saudara seibu perempuan. Dia sama je. Cuma dia meletak lelaki perempuan tu di mana. Kalau kitab ni kita jumpa saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Lelaki perempuan dia letak kat tengah. Lepas saudara tu, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Sebab saya jelaskan sebab takut nanti mungkin dah khatam kitab ni, beli kitab lain, tengok lain pula, sama je. Cuma ia meletakkan hujung jantina itu, dia mudah ingat lah. Sebab kalau dalam kita belajar bahasa Arab kan, nak mengenal kalimah mu'annas atau muzakkar. Muzakkar ni lelaki lah, mu'annas ni perempuan. Yang melihat dari sudut tu lah tanda yang senang kita nampak dalam bahasa Arab ialah ia ada ta marbuta. Contoh lah, seorang pelajar kan, Tolibun satu lagi, itu kalau seorang pelajar lelaki. Kalau perempuan, Tolibatun. Beza je kat mana? Kat hujung. Tolibun seorang pelajar lelaki, Tolibatun
seorang pelajar perempuan. Ambil semangat dalam bahasa Arab tu, dia tafsirannya dia meletakkan lelaki perempuan di hujung. Itu mungkin lah, itu anggapan saya lah, saya tak tahulah mengenai kitab macam tu, tapi saya beranggapan okay, maka kalau kita tengok juga dalam software e-Faraid yang telah dibangunkan oleh Majlis Agama Islam Selangor, dia guna juga macam tu. Dia letakkan jantina di hujung. Saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan di hujung. Sama juga dengan ulama besar juga di Malaysia, Tuan Guru Ustaz Wan Abdul Halim, guna juga jantina itu di hujung. Sama juga Tuan Guru Ustaz Tirmizi pun dia guna hujung. Cuma dalam kitab Tuan dia gunakan jantina itu di tengah-tengah. Saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Maka ayat yang kita bacakan tadi merujuk kepada pembahagian saudara lelaki seibu dan juga saudara perempuan seibu. Mereka salah seorang, kalau ada seorang, sama ada saudara lelaki seibu ataupun saudara perempuan seibu, antara seorang lah, maka mereka akan dapat 1/6. Contoh, si mati ada saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu, iaitu adik-beradik seibu, sama ibu lain bapa, ada seorang dapat 1/6. Atau si mati meninggal, ada saudara perempuan seibu, sama juga akan dapat 1/6. Dia tidak kira lelaki ke perempuan, ada seorang, salah seorang, maka 1/6. Itu 1/6. Itu maksud ayat di sinilah. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ayat seterusnya menerangkan bahawa tafsirannya, apabila lebih daripada satu, mereka akan dapat 1/3, iaitu as-sulus. Mereka ni tidak mengira jantina. Tidak kira jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan, lebih daripada satu, maka mereka akan dapat 1/3. Tadi kalau ada seorang, 1/6. Kalau lelaki tak kira lah, saudara lelaki seibu ke, saudara perempuan seibu ke, seorang ke, salah seorang ada 1/6. Tapi lebih dari seorang dapat 1/3. Contoh, kalau ada saudara lelaki seibu, saudara lelaki seibu seorang, kemudian saudara perempuan seibu seorang, jantina berbeza, lelaki, perempuan, dan mereka dua-duanya dapat 1/3 share. Bitaswiyah maksudnya share, kongsi. 1/3 tu bagi dua, tapi akan dapat 1/6 jugalah. Tapi nak masuk kat sini, nak bagi faham. Inilah mukjizat Al-Quran. 1/3 tu dia share dua orang. Tak mengikut seperti mana yang kita tahu, lelaki dia akan dapat lebih. Tak. Dalam situasi saudara seibu, tidak kira lelaki ke perempuan, mereka ini share sama. 1/3 share, 1/3 tu share dua orang. Kalau ada dua orang, kalau anak saudara lelaki ada seorang, saudara perempuan ada 4 orang, sama juga. Mereka share 4 tambah 1 yang lelaki tu 5, share 5 orang tu juga dengan 1/3 lah. 1/3 kemudian dibesarkan ada 5 orang, maka mereka akan dapat berapa? 1/15, 1/15 semua. 5 darab 3, 15 lah, sebab kita tak boleh pecah darab 1/15 orang akan dapat. Tapi kiraan nanti kita akan ajar lah. Ini secara dasar, secara asas. Sebab kita belajar ni, kita masih lagi membahaskan dalam pendalilan untuk kita tahu mana orang nak tahu. Tiba-tiba ustaz mana dapat 1/2, ustaz mana dapat 1/6, mana dapat 1/3. Dia bukannya undang-undang dibuat oleh manusia. Dia ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala, wasiyatan minallah, faridatan minallah. Penentuan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila masuk ayat ni, saya suka tekan satu persatu. Ini macam mana keadaan. Tapi nanti kita akan masuk juga Al-Waris, pembahagian dia ulang balik. Tapi kita apalah, kita dah
kita dah jumpa, saya dah jelaskan dalam ni. Ikutkan dalam dalil ni saya baca Quran, baca tafsir, khalas lah, selesai. Tapi tak, saya nak jelas supaya tuan-tuan, puan-puan nampak bahawa pembahagian ahli waris ini bukan undang-undang manusia buat, tetapi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, kita sambung. Min ba'di wasiyati yusa biha aw daini ghairu mudar wasiyatan min Allah. Wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Sama juga seperti mana kita lihat, tuan-tuan. Ingat, sebelum pembahagian agih kepada ahli waris, perlu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Sebelum kita nak agihkan, ada tuntutan ataupun ada perkara-perkara ataupun ada hak-hak berkaitan tentang harta peninggalan si mati. Dia bukan apabila berlaku kematian tunggu bagi. Allah terangkan bahagian, tapi lepas tu ingat, mimba diwasiyati yusa biha aw daini ghairu mudar. Ingat, setelah selesai wasiat, setelah bayar hutang, baru kita agihkan kepada ahli waris yang berhak. Demikianlah ketentuan Allah, wasiyatan min Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Surah Nisa ayat ke-12. Kita nampak tak maksud dia? Selepas suami isteri, Allah menerangkan saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Kadang-kadang masyarakat kita kan terlepas tentang adik-beradik seibu ni. Dia ada istilah, orang panggil adik-beradik seibu ni, tapi saya tak sebutlah. Mungkin pernah dengar macam tak berapa elok kan, istilah apa adik-beradik tu, ada, nanti boleh tahu. So sebenarnya mereka ada hak, walaupun adik-beradik seibu. Maksudnya ibu kahwin dan ada anak, dan mereka ni sama ibu lain bapa. Mana dalil tentang adik-beradik seibu, sebapa dengan juga sebapa? Ni di akhir surah Nisa ayat 176. Dalil ini menunjuk untuk saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Yang maksud, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa maksud kalalah ni? Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalau tuan-tuan tengok di nota kaki kitab tersebut 37, berasal daripada perkataan al-kulla yang bermaksud lemah. Al-kalalah di sini bermaksud si mati tidak mempunyai ayah serta keturunan ke atas datuk moyang laki dan anak serta keturunan ke bawah, cucu cicit. Maksudnya kematian tersebut tidak ada ayah, datuk moyang, tidak ada ke bawah, anak, cucu, cicit. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sekiranya mereka ni ada, ayah ada, anak lelaki ada, akan menghalang adik-beradik. Maka adik-beradik si mati tak dapat lah. Tapi datuk ada perbahasan lain. Dalam kitab ni, tuan-tuan, ataupun dalam bab faraid, antara yang paling panjang perbahasannya atwal masalah, iaitu masalah jad ma'al ikhwah, iaitu permasalahan datuk bersama saudara. Sebab apa? Kalau kita lihat, tuan-tuan, bapa dengan datuk ini, apabila bapa tidak ada, datuk akan mengambil posisi ataupun mengambil kedudukan pembahagian seperti bapa. Tapi adalah bapa bab yang tidak boleh sepenuhnya seperti bapa.
Walaupun datuk ganti, kalau ayah meninggal, datuk boleh dapat sebab ayah tak ada. Datuk boleh dapat. Datuk kepada apa? Datuk kepada sebelah bapa. Itu kita faham. Datuk kita ada dua kan. Datuk sebelah apa? Datuk sebelah ibu. Datuk sebelah bapa adalah ahli waris. Datuk sebelah ibu adalah ahli keluarga. Dia bukan ahli waris. Keluarga je. Ataupun dipanggil zawi arham lah. Peringkat yang lain lah. Peringkat yang lain. Maka di situ, dia ada keadaan yang mana datuk tidak seperti bapa. Bapa boleh menghalang adik-beradik, semua adik-beradik. Tapi datuk tak boleh menghalang semua adik-beradik. Kecuali 4 tu. Apa 4 tu? Ayat ni. Untuk saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. 4 orang ni, dan datuk tidak boleh menghalang. Nanti ada perbahasan yang panjang kat situ, nanti kita akan melihat lah. Panjang tuan-tuan, tajuk ni. Datuk tu sebab kena kira pula. Kena kira tu memang kira lah, confirm lah. Lepas tu kira pula bukan sekali. Ada kalau sama fardu lain, sama saudara lain, kena ada tiga kiraan, ada 2 kiraan. Tu banyak cerita masuk lah. Kemudian kira tu mana datuk paling menguntungkan datuk. Itu orang akan ambil. Itu insyaAllah tuan-tuan. Panjang lagi tu. Okay, tak apa. Kita ambil yang asas tu. Dapat asas pun okey juga. Okey. Ini mru'un halaka laysa lahu waladu walau ukhtun falaha nisfu ma tarak. Okey, jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Okey. Ini maksud dia apa tuan-tuan? Kalau seorang tu mati, tidak ada kalalah tidak ada waris atas, waris bawah, hanya ada adik-beradik, maka kalau situasi itu hanya ada saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa seorang, mereka akan dapat 1/2. Setengah. Setengah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan saudaranya yang lelaki, tidak kira seibu sebapa ataupun sebapa, mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Contoh, si mati tidak ada waris atas, ayah, datuk, moyang. Si mati juga tidak ada waris bawah, anak, cucu, cicit. Dia hanya ada seorang saja adik-beradik. Adik-beradik dia seorang, iaitu saudara lelaki seibu sebapa ataupun saudara lelaki sebapa. Jika dia ada seorang itu akan ambil semua harta. Seorang, tinggal seorang. Ni tulis. Ada dalam Al-Quran juga apa? Saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Tetapi kita tengok fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maksudnya lebih lah. Tadi kalau seorang dapat 1/2, kalau lebih 2 orang saudara adik-beradik seibu sebapa perempuan kan, lebih lah, ada 2 orang, maka bahagianlah 2/3. 2/3. Tidak kira saudara perempuan seibu sebapa dan juga atau saudara perempuan sebapa, sebab mereka ni sama. Dalam ayat Quran ni menjelaskan pembahagian saudara ataupun adik-beradik seibu sebapa perempuan ataupun adik-beradik sebapa perempuan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan juga perempuan,
saudara lelaki seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki, atau saudara perempuan tu tidak kira seibu sebapa, sama bapa sama ibu ataupun sama bapa, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Ini dipanggil asabah. Kalau dalam kategori asabah dipanggil asabah bil ghairi, iaitu asabah lelaki sama perempuan. Bahagian lelaki 2, bahagian diberikan 2 bahagian berbanding perempuan 1 bahagian. Dia sama seperti anak. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah anak. Kalau ada anak, contohnya ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Sahaja, berapa bahagian anak lelaki akan dapat? 2, anak lelaki naik 2, perempuan 1. Kan? Berapa bahagian anak lelaki tu? Dapat 2/3, anak perempuan 1/3. Itu kalau seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, kalau kita belajar lah, kalau tuan guru saya belajar je macam ni. Kalau sebut dia, jangan kaedah jari. Kalau sebut dia seorang, naik 2. Lelaki seorang 2 kan? Okey, lelaki seorang 2. Kemudian ada lagi seorang 2. Kemudian seorang perempuan 1. Kemudian perempuan 1 lagi. Maka ada 6. Berapa bahagian anak lelaki seorang dapat? Lelaki dapat 2/6. 2/6. Kemudian perempuan 1/6, 1/6. Contoh pula kalau 3 lelaki 2 perempuan. 3 lelaki 2 perempuan. Naik 3 kali lelaki kan. 1, 2, 3. Kemudian 2 perempuan. 1, 2. Maka 8. Berapa lelaki akan dapat? 2/8. Perempuan dapat 1/8. Tapi kalau kita dah darab, tak payahlah macam tu. Darab je. Kita kalau darab senang. 6 lelaki 2 perempuan. 6 lelaki 2 perempuan. 6 darab 2, 12. Tambah 2, 14. Berapa akan dapat seorang lelaki dapat? 2/14. Perempuan dapat 1/14. Tu. Sebab ada juga kaedah yang orang faham, dia bagi tahu kata apa, tak kira berapa, dia faham yang seperti yang seolah macam anak satu lelaki satu perempuan lah. Maksudnya apa? Satu lelaki satu perempuan, dia faham bahawa tadilah kaedahnya 2/3 lelaki, 1/3 perempuan. 2/3 lelaki, 1/3 perempuan kan. Seolah kan tu. Kemudian dia tak kira berapa banyak. Contoh ada 6 anak lelaki, seorang anak perempuan. Dia pun bagi tahu. Okay, 6 anak lelaki tu dapat 2/3, seorang lelaki tu dapat 1/3. Kalau you buat kira tu memang salah. Tak sama. Lizzakari mislu hazil unsayyain. Sebab ada yang mengajar begitu. Ada. Dia tak boleh. Dia mesti lelaki tu 2 berbanding perempuan 1. Kalau kira-kira tu jelas lah. Ia akan pecah. Bahagian anak tadi tu sama juga pembahagian adik-beradik, saudara adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa, sama. Okay. Boleh? Dia katalah dia ada 5 adik-beradik. Okey. Yang meninggal lah. Okey. Jadi untuk pembahagian yang dimana yang awal tadi okey. Ini dalam bab dipanggil takharush. Dia takharush ada bab ni. Dia tapi di belakang. Biasanya orang tak sempat belajar dan meninggal kan, tak tahu ada bab ni. Dia tak sampai. Tapi betul, biasa kalau dalam kitab, saya satu lagi kitab yang nipis ni, saya ada juga mengajar ni kitab ni, nipis. Kitab ni pula Ustaz Husairi, Presiden Doa Farid Malaysia. Dia letak bab takharush tu dekat hadapan. Sebab dia tahu dah orang akan tanya bab ni banyak. Macam mana nak takdiri? Okay. Pertama, dalam bab takharush, saya masuk sedikit masuk Datuk untuk bab takharush penting sebenarnya. Sebab seperti mana Tuan Haji tanya ni, dia bila ada 5 beradik, dia cakap okeylah 5 orang adik-beradik. Kemudian cakap 2 ni tak nak lah, bagilah adik-beradik orang betul macam tu kan. Bagilah ikut. Dia cakap bagi ikut. Tapi sebelum itu memang dalam konsep ilmu faraid dia ada. Cumanya dia perlu didahulukan faraid sebab apa? Sebab dia mesti tahu terlebih dahulu, kemudian dia tolak. Sebab kalau dia tolak apa? Contohlah kita tak tahu, tiba tak apalah Imam ambil tahu. Takut apa? Takut jadi 2 sebab. Salah satu,
Salah satu memang betul lah dia ikhlas, memang dia nak ambil apa. Yang kedua mungkin bergaduh, kecil hati, makan hati, tak apa, aku pandai lah urus, aku malah ambil campur. Itu mungkin mungkin kedua. Sebab itulah, sebab ada satu kes, saya pernah dalam kes ni, anak adik-beradik, tapi cuma bukan tolak lah, cakap ustaz, dia ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Kemudian cakap, ustaz, kami dah bincang adik-beradik, kami nak bagi sama rata lah, semua sama 6. Lepas tu saya pun, dah tahulah berapa bahagian. Tak apa ustaz, kami dah bincang dah. Tak apa, dalam ilmu faraid, dia punya SOP je. SOP yang dia punya, sebenarnya kita kena tahu dulu, baru kita tolak hak lah. Kemudian, bila dah selesai lah, dah faraid, lepas tu seorang tanya adik bongsu tu kan, ustaz, bongsu lelaki, yang sulung ni perempuan. Perempuan tak bagi sama rata lah, sebab dia tahu dah, mungkin belajar faraid kot, nanti dapat sikit. Kepada adik bongsu tu, ustaz, rupanya kalau ikut faraid dapat banyak, dia boleh bagi sama rata. Ustaz boleh tak ikut faraid? Dah boleh dah. Asalnya dia setuju. Sebab itulah lebih baik kita tahu terlebih dahulu dan kemudian kita lepaskan hak. Sebab apa tuan-tuan? Kalau anda kata, kalau kita tak mengetahui berapa bahagian, kita mungkin tak apa-apa, mungkin tak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahagian, semua dah tahu dah bahagian, tak apalah, kita bahagian anak lelaki tu bagilah samalah. Itu merupakan bahawa dia tahu, dan anak perempuan ataupun akak dia tahu adik berkorban ataupun lelaki ni menginfak atau hadiahkan bahagiannya untuk sama, dia berkorban untuk bagi sama rata. Ikutkan bahagian yang akan dikurangi adalah bahagian lelaki. Kalau 3 lelaki 3 perempuan, berapa? 8 lah. 3, 2, 6 tambah 2, 8. Ikutkan anak lelaki itu dapat 2/8, 2/8, 2/8. Anak perempuan 1/8, 1/8, 1/8. Silap 9. 1/8 tu sikit lebih. 9. Tapi mereka dah bagi 6 orang, tak jadi 2/9, 1/9. Mereka akan dapat semua 1/6. Sebab dia ada balik 6 orang. Mereka bagi sama rata, 1/6 lah. Kena, asalnya mereka dapat, anak lelaki bukan 1/6. Berapa bagiannya? 2/9. 2/9. Memang dapat perpuluhan, tak nampak dah tuan. Apa benda ustaz ni tak nampak. Bagi dengan duit lah, nampak nampak. Bagi dengan duit lah, buat nampak kan. Bagi duit, saya bagi contoh lah. 100,000. Contoh, saya banyak sikit lah. Nampak duit sikit kan. 100,000. 100,000. Okey, 100,000, kalau kita kira, 2 bagi 9, darab 100,000. Okey. Asalnya dia dapat 5,555.55 sen. Ada 55 tak habis. Itu cara nak dapat, nak tahu. Maksudnya 2/9 darab berapa keseluruhan harta yang ditinggalkan. 2/9. Kalau sebab 2 bahagi 9 darab 100,000, maka anak lelaki akan dapat 5,555.55. Tapi kalau nak bagi sama rata, lelaki dah akan dapat apa? 1 bahagi 6 darab 100,000. Betul ke saya kira ni? 2 bahagi 9 darab 100. Apa betul? Silap. 22,222. Maaf, tersilap. Tak tahu tiba. Answer ni tiba tekan lain jawapannya. Betul 22,000 kan? 22,222.22. Ni 2222. Okey. Itu asalnya anak lelaki dapat. Tapi kalau nak bagi sama rata, 1 bahagi 6 darab 100,000, berapa dapat? 16,666.66. Maka berapa beza dia? Berapa beza dia tuan? Sebab itu anak bongsu,
Banyak juga Ustaz di Faraid. Ni lah kes dia. Asalnya dah bagi. Kami Ustaz, kami dah bincang adik-beradik Ustaz. Nak bagi sama kata, okey, dah tahu ke belum? Dah tahu tolak ke berapa? Tahu. Ni konsep. Bila lelaki tahu, asalnya dapat 22,000, lalas dapat 16,000, berapa beza tu tuan? Banyak. Kalau juta, lagi banyak. Maka lelaki ni dia menghadiahkan bahagian atau menolak hadiah untuk ukhuwah. Pahala dapat. Kalau dia bagi sama kata tak ikut hukum, tak apa-apa pun. Dia tak apa-apa lah. Sebab tak tahu apa dia tolak. Cakap jumpa nak bagi sama rata. Kita pun kira sama rata. Tapi sebenarnya dalam ilmu faraid, kena tahu hak. Lepas dah tahu hak berapa mereka dapat, baru dia akan bincang. Sama juga macam soalan tadi. Kalau tahu 5 orang tolak hak, kita kira. Mungkin yang orang tolak hak tu tarik tak jadi, dah tahu bahagiannya, mungkin tak jadi. Mungkin tak jadi, mungkin. Tapi kalau betul lah di situ dia memang nak menghadiahkan ataupun nak menginfakkan kepada adik-beradik yang lain, tidak jadi masalah. Mungkin yang dua adik-beradik tu dah dia ada kerja bagus, tak memerlukan harta, nak bantu adik-beradik yang lain, tak jadi masalah. Okey, dapat. Okey. 100,000. Okey. Mana kita ni? Itulah sama anak tadi sama juga adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa, tidak kira lelaki ke perempuan, dia 2:1. Kalau tuan-tuan perempuan lihat tadi di ayat yang ke 12, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu, Allah tak sebut macam tu kan? Betul tak? Lizakari mislu hadzil unsayain, tak ada. Kalau dia mereka ni ramai mana pun, dia 1/3, dia tidak kira jangkina. Kalau saudara adik-beradik seibu, lelaki ataupun perempuan. Tapi kalau adik-beradik ataupun saudara seibu sebapa atau sebapa, lelaki perempuan, dia ada beza dia. Ada beza dia. Sebab telah terang lagi bersuluk, Allah menyebut falidzakari mithlu hadzil unsayain. Sebab itu kalau orang yang belajar tentang ayat Quran ni, kadang bila sampai dia tidak ada anak, dia hanya adik-beradik, dia akan guna ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu tak betul, sebab ayat itu untuk anak. Ayat untuk adik-beradik adalah di 176 ayat dia, fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Memang betul, hampir sama, tapi lain depannya. Kalau yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, itu di ayat ke-11 dalam surah Nisa. Itu untuk anak atau ke bawah. Tu dalil dia lah untuk mengatakan bahawa 2:1. Tapi kalau adik-beradik lelaki dan juga adik-beradik perempuan, dalil dia adalah dalam surah Nisa ayat 176. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Okey, jadi supaya Allah menerangkan hukum ini, iaitu faraid, kepadamu, kepada kita semua, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dalam surah An-Nisa ayat ke-176. Okey, sebab penurunan ayat ini, asbabun nuzul ayat surah An-Nisa ayat 176 adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir, dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Masa Sayyidina Jabir sakit, Rasulullah datang menjenguk lah. Sebab ini pun antara sunnah Nabi kan, ataupun antara hak sama Muslim kan, itu menziarahi orang sakit.
Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberi 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Dia kata apa? Aku nak beri. Sebelum ni tuan-tuan kena tune bahawa ayat tentang faraid tak ada lagi, tak wujud. Dia tak wujud lagi. Maka sahabat bila berlaku dia rasa macam nak mati, sakit nak mati, dia akan tanya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi? Dia kata ayat dia wasiat lah. Wasiat sebab dia, time tu tak ada faraid lagi. Tak ada hukum faraid. Maka dia nak bagi wasiatkan kepada adik-beradik perempuanku 1/3. Maka Rasulullah kata apa? Baik. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengah. Baginda membalas baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan tiada lama kemudian baginda masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya berkata. Baginda masuk balik. Sebab dah keluar, kemudian Rasulullah masuk. Aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Ni turunnya ayat. Maksud dia apa? Bila Rasulullah ziarah Jabir, kemudian dia tanya, aku nak bagi kan 1/3. Okay. Kemudian tanya, boleh tak aku bagi 1/2 setengah? Boleh. Kemudian Rasulullah pun keluar. Mungkin time keluar tu dapat wahyu kan. Wahyu turunnya ayat 176 tentang adik-beradik perempuan tadi. Maka Rasulullah masuk balik terus. Itu sifat Rasulullah kan. Apabila berlaku ni dia terus. Dia tidak melengah. Aku dah keluar ni, tak apalah, esok bagilah. Tak. Rasulullah dia pantas, pasti, cepat. Dapat sesuatu tu. Itu sifat Rasulullah. Bahkan sahabat lebih daripada itulah. Bila Rasulullah sampai sesuatu, diceritakan dalam satu hadis, saya pernah ikut Syekh Nasrul ada satu hadis daurah dekat Masjid Shah Alam. Sahabat dia punya berlumba-lumba membuat kebaikan kan. Contoh dulu kan emas kan, ada emas, dia pakai emas bila pengharaman tak nak emas. Sahabat dia buka emas ni, dia bukan simpan tau. Dia tak boleh pakai, dia campak, dia buang emas. Emas dia buang. Kita emas nantilah, simpan dulu. Gandai ke, jual kan. Tak. Bila pengharaman, maksud sahabat-sahabat ni apabila dapat sesuatu, dia terus praktik kan. Sebab apa? Nak berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk melakukan taat kepada Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang bicara tentang sahabat, level kita sahabat jauh berbeza tuan-tuan. Iman sahabat Sayyidina Abu Bakar cukup lah. Kita tak mampu tuan-tuan, seluruh dunia ni nak kumpul, nak lawan memang kita. Bukan kita lah. Jauh sahabat, apalagi para tabi'in. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengikut jalan sahabat tabi'in. Semoga kita terpilih bersama-sama dengan Rasulullah SAW, insyaAllah di syurga, insyaAllah. Allah amin. Jadi itu sahaja tuan-tuan, insyaAllah pada pertemuan kita akan datang, iaitu kita akan masuk tentang hadis, pendalilan hadis tentang faraid, ilmu faraid, insyaAllah. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada petang yang bahagia ini dengan tasbih kifarah dengan surah Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.